Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam. Bertemu kita sekali lagi. Kalau di sebelah awal tadi dalam segmen inilah ceritaku. Kali ini saya bersama dengan Cikgu Nazrul Ishak ataupun Cikgu No Name. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Episod ke-28 Tanya Dr. Farad bersama dengan Cikgu No Name 10 Ogos 2020. Alhamdulillah dapat ke udara lagi untuk bersama-sama pemain-pemain Elite Wave khususnya yang sentiasa inginkan ilmu-ilmu perkongsian-perkongsian daripada cikgu kita. Alhamdulillah, teruskan menyokong dan jangan lupa share banyak-banyak supaya rakan-rakan yang lain juga dapat ilmu yang bakal dikongsikan oleh cikgu No Name kita. Baik, kepada semua, jangan lupa yang terlepas segmen-segmen yang lalu dan ingin melihat kembali, anda boleh ke YouTube channel kami CTC FM, di mana kami menyiapkan playlist yang disusun sangat rapi tentang apa saja segmen. Ya, Cikgu No Name punya ada, Cikgu Ahtar Nashim ada, Cikgu Yun CTC ada, Akustika pun ada. Ya, khas untuk anda, dan apabila menyinggah jangan lupa ringan-ringankan tangan anda untuk subscribe. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita dah ada pun rakan-rakan yang komen dekat ruangan komen. Sebelum saya bersama dengan Cikgu No Name, kita bersama dengan Cikgu Zaki Abdul Rahman Aki. Okey, kasih Sifu main badminton. Oh iyalah, betul lah. Cikgu tak nak main badminton ke cikgu? Kaki bangku lah Pak Su, tangan bangku sikit. Kaki dengan tangan bangku. Wallahu akbar. Kalau saya jumping smash tu kan, okey, shuttle tu kena kepala saya. Alamak. Saya smash angin saja. Baik. Cucu Pak Leh daripada Terengganu. Salam cikgu dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Dan kemudian kita ada Muhammad Nazrin Al-Janggut. Waalaikumsalam. Lama dah tak tengok DJ ni. Hai. Okey, terima kasih Nazrin. Kemudian Faiz Sahardi, ya. Assalamualaikum cikgu dan juga Pak Su. Semoga sihat sentiasa. Alhamdulillah, doakanlah. Kami juga akan mendoakan anda semoga akan sentiasa sihat. Ya. Bahagia, rezeki murah, ya. Pada trader-trader saya doakan supaya anda lebih konsisten. Okey, untuk menyelami lebih dalam lagi tentang Elite Wave. Okey, Faiz Sahardi, Assalamualaikum cikgu dan Pak Su, semoga sihat sentiasa. Kemudian Sufian Makno, salam doktor. Kemudian Kurinari, cycling lah cikgu, senang. Okey, cikgu tak boleh apa ni? Skylink apa? Cycling. Dia suruh cikgu berbasikal. Saya ada hobi baru sekarang. Apa tu? Saya tengok orang cycling. Tak, betul. Saya guna drone. Okey, saya naik drone, saya tengok pemandangan panorama. Okey. Kan, sambil-sambil tu kita tengok keindahan alam lah. Nanti kalau saya dah mahir control drone tu, saya nak upgrade lagi yang lebih besar, di mana dia boleh kalau kita bawa ke pantai kadang angin kuat kan. So betul, bila angin kuat, drone ni dia melayang. So kalau nak cari yang besar sikit, berat sikit, besar sikit yang boleh controllable, yang boleh tahan dia punya. Saya pun tak apa arif lagi dia punya istilah-istilah dalam dunia drone ni kan. Tapi betul boleh buat duit sebenarnya. Orang di Kedah membaja, tabur baja, tabur racun serangga semua pakai drone. Budak-budak sekarang ni punya hebat. Teknologi kan. Teknologi. Tapi dia punya drone tu besar lah, kuat. Angin pun tak ada hal. Okey, Sufian Makno, Assalamualaikum dok dan juga cikgu. Kemudian Farizan Mursyidi, salam dari salam Dr. Farad. Waalaikumsalam. Ya. Ultimate Elite Wave Master. Oh, ramai dah kenal dah. Siapa tak kenal? Okey, Muhammad Haizat juga bersama dengan kita. Baik cikgu, untuk memulakan segmen kita 10 Ogos 2020, cikgu nak mulakan dengan okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada Pak Su, kepada kita punya technical manager Boboy CTC. Okey, dan juga kepada para pendengar setia CTC.FM. Okey, last week kita bercuti. Ya, betul. So minggu ni kita datang dengan semangat baru selepas raya Aidiladha lah. Cikgu balik mana? Saya balik mana? Pahang. Balik Pahang. Lepas tu balik mana? Saya
Kelantan lah. Turun tak korban? Tak, tahun ni memang tak, cuma bukan korban tapi tak turun tempat tu. Tahun ni saya pergi ke selalu saya pergi surau. Okey. Selalu surau sebab ketika tu arwah saya punya ayah dia pengerusi kat surau tu. Baik. So selama bertahun-tahun memang saya pergi surau tolong kat sana semua. So bila arwah ayah dah meninggal, mak pun dia dah pindah ke berdekatan dengan masjid. Dalam jalan kaki ke masjid tu dalam 50 hingga 80 meter je. Oh, dekat. Okey. Dekat. So itu memang kampung saya. So kalau saya pergi situ memang kenal lah. Tapi sekarang ni ialah sebab kita dah lama tak balik kan. So dekat masjid tu kurang orang yang kenal. Sebab kebanyakannya kita punya macam umur saya sekitar dalam 30-an kan. So orang-orang 30-an ni dia tak ada lagi di kawasan, di kampung dulu. Di kampung. So kalau saya balik ke surau, adalah dan ramai saya kenal kan. Sebab kita dah komuniti surau tu dah lama, bertahun-tahun. Saya start daripada saya kecil, saya terawih kat situ semua. Saya jarang pergi masjid. Kalau sembahyang raya pun semuanya kat surau. Kat surau. So waktu saya pergi masjid tu ada 8 ekor. 8 ekor kerbau yang ditumbangkan lah. Kerbau yang ambil kerbau. Wow. Cikgu pun ambil bahagian sekali? Ada. Untuk tahun ni? Nombor 7. Oh, okey. Baik. Dia punya SOP macam mana? Okey. SOP dia macam memang biasa tak ramai lah. Ke apa macam mana? Ramai memang ramai. Dan nak cakap kita orang kampung kan. So memang ada penutup muka semua, jarak tu nak 1 meter tu macam mana kita nak buat kerja. Nak buat kerja. Kan, sebab nak menimbang lagi, nak memotong lagi. So 1 meter tu memang tak dapat dilaksanakan. Yang lain semua okey lah. Tapi kita aware lah dari segi SOP tu perlu dipatuhi lah. Kita jaga diri kita kan. Kita sendiri je. Tak ada lah sentuh tiba-tiba cuik salam jumpa orang, setiap orang salam selamat hari raya semua tak ada lah kan. Itu kena jagalah. Kita buat macam ni pun dah okey. Betul. Okey, ni cikgu Tera Sandy daripada Indonesia dah pun bersama dengan kita. Rupanya cikgu ni ramai, bukan daripada Malaysia je. Brunei ada, Indonesia ada. Baik cikgu. Kita nak mulakan. Okey. Kita memandangkan tak ada. Sebelum tu cikgu, kalau ada akaun yang bermasalah dan untuk mendapat nasihat daripada cikgu untuk macam mana cara menyelamatkan akaun anda, okey, ni satu peluang untuk anda. Anda beritahu saja dekat Boboy nombor akaun anda. Nanti cikgu akan, macam mana nak tahu, nak PM Boboy lah maksudnya, melalui Facebook. Yalah, Boboy dulu. Nanti Boboy akan tunjukkan. Boleh Okey. Sebab kita jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ini salah satu ilmu yang dikongsikan secara live. Ada yang bermasalah, nanti cikgu akan buat pengiraan bagaimana, kemudian apa yang perlu anda lakukan. Okey, ini semua benda-benda yang sangat-sangat penting. Kalau akaun tu okey, tak apalah, tak ada masalah. Baik cikgu, silakan. Okey, bagi saya ambil feel dulu. Kita nak belajar tentang apa hari ni. Okey, memandangkan tak ada soalan daripada para pendengar kita. Okey. So okey, saya ada idea di mana benda ni saya dah cakap berulang kali, tapi tak salah kalau yang mendatangkan manfaat kepada kita kan. Okey, sebagai contohnya, bagi sesiapa yang masih baru dalam Elite Wave ni, okey, first kali of course dia kena tahu selok-belok ataupun basic rules Elite Wave. Di mana dekat luar sana banyak buku, banyak YouTube, banyak video yang dibuat sama ada oleh trader Malaysia ataupun trader overseas. Baik. Okey, so salah satu platform yang saya guna, TradingView ni pun dia banyak membantu. Okey, banyak membantu. Contohnya, okey, kita pergi dulu ke chart. Saya akan tunjukkan tools dalam ni. Saya tak pernah ajar lagi. Tak pernah Tak pernah ajar lagi sedikit. Baik. Wah, ni menarik malam ni, betul lah.
Okay. So kenapa saya pilih trading view berbanding MT4 biasa yang kita guna pakai? Okay, first kali dalam trading view ni, bila kita mahu melabelkan sesuatu wave, kita hanya, kalau macam kat sini ada, saya tunjuk ni, ini adalah, nampak ni, ini adalah Elliott impulsive wave 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya semua tool ada di sebelah kiri kita, so kita boleh tengok kat sini satu persatu. Bahagian atas sekali ini melibatkan trend line, info line, triangle, macam-macam, dan ini yang melibatkan garisan. Okey. Yang kedua pula, dalam ni ada pitchfork, ada gun fan, Fibo retracement, Fibo circle, Fibo spiral, Fibo time, semua macam-macam. Ini yang digabungkan dengan Elliott wave. So maksudnya kita boleh pilih salah satu. Contoh macam ni yang saya tanda ni, star ni, dia akan keluar kat sini. Okey, kalau saya klik satu ni, automatik dia akan keluar kat sini, Pak Su. Nampak tak? Okey. So saya unclick, dia akan hilang lah. So walaupun dia banyak tak nampak kan, bila kita lalu atas tu kita nampak star sebelah kanan tu. So kita klik mana yang kita nak pakai. Okey. Kan senang, automatik dia akan keluar kat sini. Contoh ini kalau saya buang, dia akan keluar kan. Kalau saya nak masukkan kembali, saya tekan balik add to favorite. Klik, so automatik dia akan keluar dalam shortcut favorite kat sini lah. So memudahkan kita, tak perlu kita nak cari satu persatu. Okay. Kan? Mana yang kita nak guna, kita keluarkan. Okay. Add sebagai favorite. Okay. Lepas tu, ini kalau nak guna pakai macam rectangle yang saya buat bentuk, ini zone by zone cells ini, boleh kita tandakan lah. Kalau nak masukkan lagi rotated rectangle, just klik saja. Okay, you all boleh practice. Dia akan keluar di bawah. Di dalam ini kita panggil panel favorite lah. Panel-panel yang kita sering gunakan dan kita rasa ia membantu Alright. So dalam ni you boleh serve satu persatu. Okay, dalam ni pula ini mostly majoritinya tentang pattern, chart pattern, dan juga Elliott wave punya labeling dan juga counting. So bila kita tandakan ni, akan keluar segala bentuk counting Elliott wave yang memudahkan kita, di mana kalau di metafor kita hanya kita perlu labelkan satu persatu, yang benda ni cukup meleceh. Betul. Yang ni senang. So ini senang. So kalau macam ni, kita just tarik saja, dia akan keluar macam ni kan. Terus je tak perlu copy paste, tak perlu menggunakan teks letak 1, 2, 3, 4, 5, leceh kan. So dekat sini mudah. Sama juga dengan bila correction, kita pilih daripada pilihan favorite yang kita setkan di dalam panel ini. Okay, macam ni WSY, dalam ni ABC. So semuanya ada di sebelah ni, dan kita hanya perlu klik favorite saja, butang favorite saja. Yang mana kita tak nak, kita hide kan semula lah. Okay, yang mana kita nak keluarkan, kita boleh keluarkan. Contoh macam atas ni saya tak nak, mana tadi? Okay, ini saya tak nak, ini saya tak nak. So dia akan keluarkan. Dia akan hidden balik, dia akan hide balik pilihan yang kita tak nak. Okay, so ini dah cukup membantu saya dalam analisa Elliott wave punya counting, di mana memudahkan kita punya kiraan tanpa perlu copy paste satu persatu huruf ataupun numbers 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Wah, ini tool bagi saya kalau mana yang baru-baru kan, yang belum lagi susun, nak memudahkan anda menggunakan setiap tool. Itulah cara dia. Betul. So dalam ni juga kita boleh masukkan indicators dalam ni. Dia maksimum saya, kalau yang percuma maksimum adalah 3. Oh, kalau yang percuma percuma adalah 3. Okay, ini MA9, ini AO, ini AO. masukkan Bibilium dah tak boleh sebab dia adalah
more indicators. Ini maksudnya, ini dia cakap your plan has 3 indicator limit. So maksudnya walaupun plan ni percuma, dia sudah cukup membantu dengan 3 indicators limit yang diberi oleh TradingView ni. So 3 tu pun dah cukup okey. So mana tahu ada sesiapa yang berkemampuan nak menggunakan banyak indicators, dia boleh subscribe. Saya rasa tak berapa mahal. Tak berapa mahal Tak berapa mahal. Okey. Kalau dah, saya ada satu soalan yang sangat menarik ni sebenarnya. Okey. Cikgu, apa beza ABCX dengan WXY dan WXYXZ? Ada satu buku tu saya baca, dia tak ada cerita pasal WXY dan WXYXZ. Okey. dalam dunia forex ni dia ada banyak mazhab elite wave. Okey, first kali buku apa yang you baca tu? Baik. Okey, Buku buku apa tahu yang lah. you baca? Tapi kalau you cakap apa beza ABCX tu, itu adalah 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dia sebenarnya dia sampai triple correction pattern saja, di mana WSY, dalam WSY tu ada ABC. Okey, ABCX itu berbentuk WSY. So sekiranya masuk lagi satu lagi, dia berbentuk WSYXZ. So konsep dia di sini maksudnya adalah sama. Cuma di dalam WSY ni ada ABC. Okey, W tu melambangkan okey, saya lukiskan ya. Okey, so dalam W ni WXY. Okey, so dalam W ni melambangkan dia boleh ada gabungan beberapa ABC di dalam ni. Itu fungsi maksud W. Okey, so kalau kita guna konsep ABCX sampai bila limit ABCX ni akan stop, akan habis. So that's why kesemua ni, dua-dua ni macam sekarang ni ABCX, ABC kita boleh kenali sebagai W. Okey, ini dalam contents correction yang begitu kompleks. Dalam tu banyak turun naik, tapi dia masih di dalam correction wave. That's why memudahkan elution, kita menggunakan konsep WXY ataupun satu lagi WXYXZ. Okey, so dalam W ni maksud dia dalam tu boleh ada ABC melebihi satu kali. ABC melebihi satu kali. Baik. Itu beza dengan ABC. So kalau kita tanda ABC saja, so maksudnya dalam tu ABC je lah. Dalam W tu ada banyak ABC. XY. Okay, so benda dia yang sama je. You kena faham konsep correction wave, single correction wave, double correction, triple correction. Okay, triple correction tu yang di mana at the end nanti ABCX. Okay, itu yang kategori simple. Kalau dia melibatkan WSY ni pula, dalam tu memang ada banyak ABC. Dalam WSY ni. Dalam WSY ada banyak ABC. Okey, sebagai contoh bagi kita tengok. Contoh mungkin dekat gold kita nampak. Boleh? Gold. Okey. Yang complicated ataupun yang biasa-biasa saja, yang saya tanda sebelum ni, ini ada bentuk ini double correction ABCX ABC, simple je kan. So kalau dia masih turun, so barulah kita akan menggunakan konsep WSY. Ataupun dia masih dalam mode correction, turun naik lagi, kita akan menggunakan WXYXZ. Itu perbezaan
utama. So kalau saya labelkan ABC X ABC, so pun tak jadi masalah. Faham tak Pak Su? Okay. Konsep dia sama konsep huruf sama. je. Yang penting kita tahu buat apa kita nak peningkan kepala. Kita nak tahu bila masa kita nak buy, bila masa kita nak sell. Betul. Itu je. So konsep Elliott Wave ni, kalau kita ada, sebagai contoh, kawan saya ni dia terlampau taksub dengan Elliott Wave. Semua dia mazhab A, mazhab B, C, D, E. Semua dia master. Maksud yang semua master, semua dia gaji. Wow. Okay. Sampai dia cakap saya pun, saya pun tak faham apa dia cakap ni. Tapi at the end, bila dia trade, dia tak konsisten. Sebab dia, apabila dia gabungkan ke semua tu, kadang-kadang dia boleh confuse. Dia sendiri akan rasa macam dia sendiri akan pening sendiri dengan dia terlampau fikir sangat, ini macam mana. Bagi saya simple je Elliott Wave ni. Dia memudahkan kita tahu bila masa kita nak buy, kita nak sell. Itu je kan yang penting sekali. Itu je. So dan dalam Elliott Wave ni juga ada stop loss. Itu yang penting. So kalau kita kena stop loss kita tu, so bermakna kiraan kita dah salah. Okay, itu dalam konsep low risk ataupun high risk pun sama. So kalau high risk, kita contoh macam gold, kita mengharapkan dia naik macam tadi kan, 20 30 tadi, mengharapkan dia naik, kita full margin ke, low risk ke, apa ke. Kalau low risk, kalau dia turun, kena stop loss. Kalau high risk, kita MC, tapi kita MC risk yang kita sanggup kecil risiko kan. So itu saja. So bagi kawan-kawan yang masih pening semua tu, sebab kita dekat luar sana memang saya akui banyak buku-buku Elliott Wave. Okay, ada yang simple, Ani Manggal, Robert Ballen, Robert Preacher, Nelly. So banyak buku Elliott Wave. So nasihat saya, amalkan first buku yang you all baca, gunakan buku Robert Ballen. Ballen itu simple mahirkan dulu dalam tu pun dia ada tunjuk setup nak buy, nak sell ke. Okay, so bila itu umpama first level punya buku yang kita perlu baca. Okay, so bila dah baca tu, boleh barulah kita baca Robert Preacher ke, pergi ke Nelly ke. Nelly ni lagi susah, lagi advance dia punya kiraan. Dan sekarang ni yang cikgu gunakan, saya berdasarkan yang asas, saya guna Robert Ballen, Robert Preacher yang apa kita cakap, yang tidak begitu complicated. Sebab senang, saya selalu beritahu, kalau you analisis you tak nampak apa, you pening, lagi saya masalah. buka pair lain je. Kenapa kita nak push juga pair tu kan? Bukannya kita push tu sebab market tu boleh berubah. Instrumen kalau kita campur saham melebihi 70 instrumen. Okey, kalau kita campur saham, kalau forex itself pun dah banyak sangat. At least 24 pair, 28 pair ada. Okey, so 28 pair tu takkan you tumpu satu pair je, kalau tak dapat you push juga. Sebab ada setengah orang, dia kalau GU je sampai bila-bila. Dia setia. Macam Pak Su, pair apa favorite Pak Su? Gold je. Janganlah macam tu. Itu contoh pertanyaan kan. Saya asal setup tu ada cantik, saya jalan lah. Tak kisahlah pair apa pun. Okay, so contohnya macam gold kan. Ada setengah orang nak masuk buy takut sebab dah tinggi, nak masuk sell pun takut. Naik lagi. So kalau dia trade gold je, so dia stop lah. Sebab dia ada perasaan macam tu. So bila kita guna Elliott Wave ni, dia tak tertakluk kepada gold sahaja. So kalau gold tu kita wujud macam tu, walaupun kita tahu dia nak naik, kalau kita takut nak buy, just kita pergilah tempat lain lah. Carilah pair lain. Okay. Baik, alhamdulillah. Saya harapkan Muhammad Haizat Saad, dia kata okey, dah bagi contoh kat gold, nampak faham. Baik. Okey, daripada Zul Alif, salam Dok dan juga DJ Pak Su. Ingin bertanya soalan, macam mana nak detect
wave 3. Adakah ini IndyMac ataupun RSI? Tanda soal dulu. Puncak gunung untuk mengenal pasti valid wave 3 dan nak entry di mana yang sebaiknya. Okey. Macam mana nak detect wave 3? So kita kena faham wave 3 ni wave apa? Wave yang paling ganas di antara semua wave-wave yang ada dalam area wave. Okey. That's why kalau kita nampak dia naik non-stop tu, itu adalah kategori wave 3 atau wave C sahaja. C ni pun kategori ganas juga. So kalau wave 3 kita nak masuk, okey, itu dah, dia sebenarnya ada 2-3 cara untuk masuk market. Okey, sebagi tahu salah satu caranya, kita trade di wave 2. Wave 2, okey. Wave 2. Maksudnya kenapa di wave 2? Sebab kita nak ride wave 3. Itu je. So sekiranya terlambat di wave 2, okey, wave 3 ni kita kena tahu jarak ukuran bergantung kepada wave 1 yang sebelumnya. So kalau jarak dia baru start permulaan nak naik, so kita masih boleh masuk. Okey, kita masih boleh masuk. Maksudnya kalau panjang wave 1 adalah let's say 100 speed, so wave 3 dah 100 speed. Okey, kita nak masuk, okey, possibility dia naik ada lagi dalam minimum 60 pip, sebab wave 3 at least 1.618 daripada panjang wave 1. Okey. So tiada kalau dia cakap menggunakan MACD, RSI, puncak gunung untuk menapasti valid wave 3 dan entry di mana sebaiknya. Dia nak cari entry di mana sebaiknya. Puncak gunung. Okey. Wave 3 ni kita tak boleh tahu puncak dia kat mana. Kalau wave 3? Kita tak boleh detect kat mana dia punya puncak. Okey. Maksudnya kat sini, macam berkali-kali saya cakap, kita tak trade sell di wave 3. Kita tak melompat untuk tahan kereta api yang tengah laju. Okey. Macam gold baru ni lah, naik dan terus naik, dia terus naik. Saya melompat sekali, saya cuba melompat sekali kan, habis saya kena langgar. Terus saya stop. Serius saya cakap kan, sebab kena langgar terus kena langgar, dan saya lompat tu pun dengan amount yang sanggup loss lah. Okay. Sebab setiap orang dia ada ini jangkaan prediction masing-masing kan. So bila kita melompat dekat kereta api tengah laju tu, kita dah aware dah berapa amount yang kita sanggup loss. So kalau tak aware, sebab tu that's why kita jangan masuk ketika wave tu di wave 3 ataupun wave C. So maksud paling utama di sini adalah bila dia tengah buat wave 3, kita tak sell. Okey. Macam sekarang ni, kalau you tengok dari minggu lepas, dia naik non-stop sampai 20.74 kot atas ni. 20.72 sehingga saya zoom. Okey, paling high 12.75. Okey, NFP Jumaat lepas baru dia turun banyak 600 pip kot. 600 pip dia turun. So kita tak tahu dia naik sampai 20.75 dan NFP turun 600 pip. Kita hanya boleh jangka kan. So mana-mana yang untung waktu sell, waktu buy, itu semua adalah diorang jangka kan, dan menggunakan risiko yang sanggup rugi. Sebab mungkin ketika NFP boleh naik juga sebelum kita masuk market, kita tak tahu kan. So that's why apa-apa teknik pun kita nak masuk, kita hanya risk kan kerugian yang kita sanggup terima. Baik, untuk wave 3, kalau dia dah sampai ke wave 3, maknanya dah terlambat, kita tak payahlah, kita tunggu lagi lah. Betul. Kita tunggulah, jangan ambil jangan paksa lah Baik. Okey, saya harapkan siapa tadi ni? Zul Alif clear, dan Muhammad EDF Azlan, indikator ni sampai sekarang berdenyut nak faham.
Kau aku ni okey, lama lagi goal ni, goal penurunan kan. Okey, C untuk wave 4 tu nampak jauh lagi. Okey cikgu, boleh cikgu sedikitlah dalam analisa cikgu ni. Goal. Okey, goal. Okey, so kalau goal ni kita dah nampak dia ada major bukan major a big correction daripada atas tu. Kan? Daripada atas ni 2075 sehingga ke 2015. So 600 pip. So dari sini kita boleh jangkakan untuk masuk sell dengan ada stop loss. So senang. Macam yang tadi tu kita masuk, kita tak tahu stop loss kita kat mana. Kita hanya menggunakan risiko yang sanggup kita rugi sahaja. So kalau macam ni, kita dah tahu stop loss kita kat atas ni. So at least kalau dia nak turun, sama ada ini berbentuk WSY ataupun saya delete WSY ni, saya buat ABC. Alright, cun. Okay, so ini adalah ABC. So saya jangka kan kalau dia nak tempat yang selesa untuk sell pun di zone ini, di B ni, di sini. Okay, ini dia akan mengambil masa. Maksudnya dia boleh sekali nampas pergi ke B, ataupun dia main-mainnya dulu baru dia pergi ke B. Okay, sebab wave B ni dia tricky sikit. Dia nak buat macam-macam. Dia nak buat triangle ke, dia boleh buat dekat B ni. Maksudnya dia turun naik sebelum dia terus jurnam untuk C. As long as dia tak melepasi puncak atas sekarang ni, kita dah tahu sini kita boleh letakkan sebagai stop loss. Okay, so B ni zone yang terbaik untuk kita sell lah. Okay, kalau sekarang ni 20, tadi dia naik 20 berapa tadi? Okay, 20.49 dia naik tadi. So sebenarnya benda ni kita boleh buat calculation dengan jarak. Okay, jarak stop loss dengan kita punya risiko yang kita sanggup rugi. So any point boleh masuk untuk sell. Tapi janganlah dekat bawah ni kita nak sell lagi. Kita cuba dapatkan price yang terdekat dengan stop loss, supaya at least bila kita dia naik, kena stop loss, kerugian yang kita alami tu tak terlampau besar kan. Kita kena tahu, kita kena ada teknik, nak layer ke, multi layer ke, single layer ke, terpulang. Yang penting protect your capital. Mesti, itu wajib. Jagalah elok-elok Okey, baik. Saya harapkan kepada kulinari faham cantik, dan sekiranya ada paper yang anda rasa muskil dengan bacaan wave-nya, silakan ajukan soalan, tak ada masalah. Okey cikgu. Cikgu ada buat pengiraan? Ada. Boleh cikgu tunjuk pilihan cikgu sebelum kita tunggu pilihan daripada pendengar kita ni? Okey. So kita pergi kepada malam ni EJ dahulu. So kalau kita tengok, ini counting saya daripada 2 minggu lepas lah. Maksudnya minggu lepas saya tak ada update. Tak ada, jadi 2 minggu lah. So waktu tu memang saya jangkakan dia menaik. Kita zoomkan lagi. Okay, dia menaik. Dan semua ni saya tak tukar. Maksud tak tukar tu, ABC ni remain. Okay, ABC ini je tadi saya tambahkan zone untuk yang kita boleh swing. Maksud ABC ini adalah bentuk correction. So kalau A macam ni, at least C panjang dia sama dengan A lah. So untuk ini sebenarnya counting di daily. So untuk daily ni saya jangka kan sampai, kalau di time frame besar, ini semua tak ubah Ini adalah A, ini B, dan ini adalah C menurun. So ini masih di dalam bentuk A, B, C up.
So ini B besar. Maksud B besar ni, ini kiraan di daily dan juga weekly Pak Su. Baik, okey. Okey, cuma nak swing ni kita boleh tahan ke tak? Saya tanya Pak Su. Kalau Pak Su masuk dekat, contohlah Pak Su 115, Pak Su boleh tahan tak 900 speed ni? Tak boleh kot. Tak boleh Tak boleh, saya tak boleh. 1 sen pun tak boleh. 1 sen boleh. Okey. Kalau lebih saya ingat agak cuak lah, cuak. Yelah. Kenapa cuak tengah untung? Betul, tengah untung pun. Kenapa cuak? Apa yang menyebabkan kita tak boleh tahan beratus speed? Kan? Saya kadang-kadang saya tanya kawan ataupun saya punya student, keberanian dia orang setakat 500-100 speed je. Bila saya tunjuk saya swing 600 speed, 700 speed, dia orang, Banyak sangat tu. cikgu, saya tak boleh nak buat lagi. Tak boleh. So macam mana kita nak buat? Lah. Macam mana kita nak buat? Okey, Bagi tip macam mana boleh untuk beranikan diri tu. Dia pair yang first kali step macam mana kita nak swing at least lebih 100 speed. 200 speed kadang-kadang pun saya dah close. Betul, sebab ada masa saya base kepada USD. Okey, betul. Kan? Ada masa saya base pada USD. Contohlah kita compare kan, 200 speed bernilai $2,000 dengan 700 speed bernilai $700. So itu adalah keadaan di mana USD memain peranan. Even 200 speed kecil berbanding 700 speed, tapi value USD dia adalah $2,000. 700 speed $700. So dari situ pun first thing is kita kena tahu untuk membeza kan, bila masa kita nak close base pada USD ataupun kalau base kepada swing ni. Ada orang cakap, cikgu dah mahir 700 speed, boleh cikgu jangkakan naik kan? Kenapa cikgu tak swing je 700 speed? Kenapa close dekat 200 speed? Okay, dia persoalan yang kedua akan datang bermain dalam fikiran kita. Bila kita bercakap senang, tapi bila kita buat, itu yang susah Pak Su. Sangat susah tu. So saya bagi contoh 2000 pip 200 pip 200 pip, $2,000 USD. Baik. Tiba-tiba besok ada news turun tinggal $50. Macam mana Pak Su hati Pak Su? Daripada 2000 ni malam tadi ni macam goal. Goal. Pum. Kan? 2075 senang ada $2,000 dalam ni kan. Relax, besok ni steady. Tengok NFP turun 600 pip Pak Su. So impact dia daripada $2,000 jadi negatif pula. So agak-agak Pak Su macam mana? Pergi sekolah tak? Pergi sekolah pula. Pergi kerja tak besok? Tidur lena ke tak? Makan kenyang ke tak? So benda tu semua satu persoalan yang perlu kita jawab sendiri. That's why kita dalam Elite Wave ni dia ada dua konsep, USD ke PIP. So buat permulaan. Ini tip ni. So buat permulaan, kalau you bermodalkan kecil, saya suruh base pada PIP. Go for PIP lah. Sebab contoh, kalau modal kecil pergi kat PIP. Lah. Contoh, kalau yang sesiapa yang tengok video saya $10, $20 jadi $5,000 semua tu, itu kita kejar PIP. Sebab $10 macam mana kita nak close 200 PIP base pada USD. Betul. Maksudnya kalau kita close 200 PIP pun dengan modal $10, still modal kecil. Sebab modal kita kecil. So that's why first thing, you kena tahu modal you berapa. So you go for swing 200 pip ke atas. Minimum 200 pip lah. Sebab kalau kita masuk 10 sen 1 pip, so 200 pip bersama dengan $20. So automatic dah 200%. Betul. Sebab modal $10. So daripada situlah kita slow grow kita punya account. So kalau sendiri sebab masing-masing saya rasa dah tahu, kalau kita trade currency ni pair pilihan, of course gold, GA,
GN pair yang laju. Kan? Betul, kita cari yang tu. Okey. Baik, Itu tip yang pertama. kedua dah. Dia bila saya bercakap ni dia tentang nak tahan emosi tadi, itu key dia, betul tak? So okey, betul. Key dia itu yang saya cakap tadi tu. Kalau you boleh tahan, you boleh buat. Macam saya tak kot. Tapi gayat. First thing is kita kena biasakan dulu. Yang modal kecil tu yang membiasakan. So bila kita biasa, so at the end 2000 ni kita boleh hold sampai 3000, 4000 dolar. Okay, sebab macam saya ada tunjuk saya punya student SS, dia masuk memang kecil-kecil je, $500, tapi dia close $4000. So 500 nak jadi 4000 tu pun dia memerlukan satu ketahanan mental. Sangat. Contoh Pak Su ataupun saya, 500 jadi 3000 mungkin saya close. Okey. Pak Su mungkin 500 jadi 600 dah close. Close. Okey, 500 jadi 1000 pun ada orang dah close. Okay. So ini 500 jadi 4000. So that's why dalam forex ni, elite wave ke teknik apa-apa ke, kita nak boot kita punya emosi, ketahanan mental tu yang penting. So first sekali kita nak belajar swing, gunakan modal yang kecil. At least $10 ataupun $100 should be okay. $100 masuk single layer dah cukup. Kita nak practice. Okay. Ya, kita nak untuk practice lah. Kalau nak mengamai kan multi layer tu, try dekat demo pun tak ada masalah. Saya punya team sampai ada 40 akaun demo. Kan, Pak Su pernah buka sampai 40. Saya pun 40? Kenapa sampai 40? Dah aku trade SMC je sampai 40 lah, dia cakap. Kan, so macam, tapi dekat demo, so tak ada masalah lah. That's why di dalam proses nak belajar ni, kita tak perlu malu untuk trade demo. Buat apa nak malu dengan diri sendiri, orang tak tahu pun kita trade demo. Betul tak? So kita trade sampai kita faham, kita dapat tune dari segi nak swing ataupun nak set up kita punya trading plan. Ada orang cakap demo ni tak nak cikgu, tak ada fee, bukan duit betul. Kan, saya close 10,000 pun saya untung besar kat demo pun, tapi saya tak boleh withdraw. Buat apa? Betul, itu saya akui, memang kita tak boleh. Tapi kita sekarang ni dalam proses nak membentuk kita punya trading plan. Dari segi emosi tadi, itu bila kita berhadapan dengan akaun sebenar. Akaun real. Okay? Latihan lah tu. Tapi latihan untuk kita cuba dapat 200-300 pip, seeloknya kita berlatih di akaun demo. Dia umpama simulation lah. Yelah, dia terbang, dia kan? Kena try dulu. Simulation, itu konsep simulation. So demo ni adalah simulation bagi forex trader. Baik. Terutama yang newbies ataupun yang advance ke, sama juga. Simulator tu bukan terhad kepada newbies. Kan, dia nak bawa kapal terbang baru, so dia cuba simulation kapal terbang yang baru tu dia nak bawa. So konsep tu kita kena faham. Bila dah terbiasa, senang lah. Betul Pak Su. Okay. Baik, wah, banyak soalan ni. Fauzi FL, selain kiraan basic wave 1, 2, 3, 4, 5 dan ABC, kiraan wave WXYZ tu pula bermaksud apa? Itu merujuk kepada impulse wave ke corrective wave WXYZ tu. Thank you. Ni Fauzi FL Cikgu dapat tak soalan ni? Itu adalah bila melibatkan huruf, okay, bukan numbers, itu adalah correction wave. ABC, WXY, semua huruf, semua correction. Ya. Baik. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 tu, itu adalah impulsive wave. Okay. Baik, settle. Cikgu, bagaimana JBP NZD dan JBP JPY perkiraan elite wave? Cikgu ada buat ke? Okay, ini untuk GJ GJ. So ini counting yang masih tak berubah, cuma ini di daily. So daily bermaksud
dia masih ada momentum untuk naik. Sebab ini apa yang saya jangka kan, yang dulu saya memang bias Jepun kuat. Okay. Ingat tak JPY kuat? Tapi itu counting di weekly. Tengok tu, Y masih ada. Y masih ada ke bawah, tapi itu weekly. So daily ni dia menaik. So ini adalah jangkaan WSY punya setup. So maksud WSY tu, dalam W tu ada ABC. So ini adalah X. So ini pun ada ABC. So kalau saya listkan kat sini, ini possible, ini adalah A, dia akan turun B, baru dia bagi naik dekat atas. So kalau kita tengok macam ni, okay, di daily punya correction, bagi contoh saya zoom. Zoom cikgu, bagi nampak sikit. Okay, saya zoom. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau nak sell stop loss memang kena ada kat sini. Ini je lah 139, 138, tak jauh. So ini zone untuk keluar daripada market, and then kita boleh buy semula. Sebab ini daripada hasil analisis, at least dia ada last final wave dekat atas. Okay, bagi dia melengkapkan W, X, Y punya setup. Okay. So kalau Y berhenti kat sini, Y ni pendek. Ini W kan, daripada atas ni, daripada bawah ni W, ini X, ini 1, 2, 3, 4, 5 A. So dia turun bawah ni dalam bentuk ABC, 3 wave down. Okay, masuk dalam zone kotak ni. Okay, kalau dia melepasi garisan bawah ni 131 ni, so maksudnya WSY dia dah sampai sini. Tapi most likely saya budget dia masih ada momentum naik, sama juga dengan EJ tadi tu. Okay, so itu sedikit yang saya boleh ulas tentang EJ. Di mana untuk daily dengan weekly dia berbeza. So kalau weekly ni, kalau kita tengok, ini daripada 2016. Okay, daripada 2015 ni, counting dia masih ke bawah, tapi sekarang masih dalam mode correction. Baik. WXY ke atas. Baik, Tera Sandi, diharapkan anda dapat walaupun tak dapat dua-dua sekali. Kita bagi JVP, JPY. Okey, Zul Alif, maaf itulah dok. Boleh minta pendapat NZD USD. Saya suka attack news. Okey. Ada news hari Rabu ni jam 10 tentang NZD USD. Dan saya bertanya soalan mengenai detect wave 3 tu. Sebab saya tunggu di wave 4 untuk full margin TP di atas wave 3. Soalan macam ni saya bukan tak nak jawab, tapi dia umpama ini adalah news. Okay, news. So kena faham perbezaan elite wave dan apa impact news dalam elite wave. News ni bila kita bercakap tentang news, sometimes dia menjadi pembangkit news, pembangkit wave. Sometimes dia datang hanya kacau sebagai noise sahaja di hour 1. Okay, so bila tengok hour 1 dia turun, lepas tu besok lusa dia kembali follow trend. Sebab tu kena faham news ni, kalau yang jenis pembangkit news tu, itu adalah contoh news-news yang polisi, interest rate polisi semua tu kan, itu boleh dijadikan sebagai pembangkit wave. Contohnya good news bagi satu macam NZD USD kan, contohnya good news bagi NZD, dan news tu well known sebagai satu news yang bagi impact kepada mata wang NZD, bukan dari segi news merah yang lain macam retail sale ke, tapi still merah, tapi dia sebagai macam tu saya cakap interest rate bagi polisi kan. Baik, okey. Dia akan bagi impact. So dia akan menguatkan lagi mata wang NZD tu, dan ketika tu memang tengah wave 2, dan dia akan
buat wave 3 terus. So maksudnya mata wang kuat, news, good news tadi, kan? Wave 2 yang tengah menjunam turun, keluar news, dia akan resume wave 3. Dia akan naik dan terus naik sampai dia habis limit. Macam kalau kita tengok GN, GA semua meletup-letup dulu, naik ke atas dulu sampai 2.00 something, kan? Sebab itu adalah impact pada news yang memang betul-betul bagi impact kepada mata wang. So kalau news biasa-biasa ni, dia akan berlaku hari tu saja, paling maksimum pun hari tu atau besok. Lepas tu dia akan kembali resume. Dia akan kembali ikut trend balik lah. Baik. Okey cikgu, sekarang ni buat masa sekarang, cakapkan siapa tadi ni, Zul Alif dapat sedikit penerangan daripada cikgu dan Aitan Mantul. Terima kasih Aitan. Baru masuk ke apa? Baik, kita ada lebih kurang dalam 8 minit cikgu. Kalau cikgu nak kongsikan pair yang boleh menghasilkan dolar. Okey. Pair yang boleh menghasilkan dolar. Pair apa yang Pak Su nak? Gold, selalunya gold, betul tak? Pak Su laju. Tak, gold laju. Betul laju. Selain daripada gold, kadang-kadang kepada yang terlepas bas, kan? Dia terpaksa ambil pair lain. Takkan dia nak tunggu gold ataupun dia nak paksa. Kita pergi pada GU. GU ni ini jangkaan saya sekarang ni. GU ni masih ada final wave up. GU. So ini wave 4 ni. So maksudnya kalau ini wave 4, sekarang 13000 kan. So ini dia tengah tintong kat sini, wave 4 ni. Okay, dia ABC kat sini. Dia akan buat ABC. Okay, ini adalah A, B, C. Dia mungkin akan buat simple correction ABC ataupun yang tadi yang dibahaskan ABCX, ABC. Okay, so by right sini masih di dalam mode correction. So sama ada dia turun deep ataupun dekat sini je. Okay, dia bermain tak jauh daripada sebelum ni punya wave 4 dekat sini ataupun wave A 2979 ni. Okay, dia main kat kawasan senang saya tanda zone. Okay, mungkin dia sekitar sini je. Okay, kemudian dia akan resume sambung wave 5. Okay, wave 5 di mana kita jangkakan ini adalah last sebelum GBP USD akan turun semula. Okay, ini adalah ABC. So kalau dia turun semula ni, dia boleh pecah last low ni 1.14. Ini 23 Mac yang lalu. 23, okey. Okay, sekarang ni bulan 8. So ini 5 bulan. So 5 bulan ini di dalam mode bullish. So 5 bulan lagi kemungkinan dia akan kembali kepada mode bearish, di mana USD X seperti yang saya beritahu sebelum ni, dalam trading point ada DSY. Okay, kita pergi kat sini. Jangan lupa, ini antara sebab kita guna trading point. Silap, bukan trading point, trading view. Okay, tu je cakap trading point. So nampak tak kenapa GU, EU semua naik mencanak semua? Sebab inilah. Okay, sebab ini di mana kalau kita tengok ini dollar index dia menurun. Okay, so nak saya compare kan ke? Okay, so nampak tak tu, dollar index menurun, GU menaik. So nampak tak correlation di mana kita kena faham konsep dollar index ni, dia akan bagi impact kepada mata wang yang pairing dengan USD lah. Faham tak Pak Su? Faham. So
ketika ini mata dollar index mencecah 102. Okey, tengok apa jadi kat GU, diturun sampai kan, dia turun ni sampai sini 15 ni, nampak ni. Okey, 15. Tengok belah sini. Sini untuk dollar index. Baik. Sini untuk GBP USD. Jelas cikgu. Jelas. Ini daily punya chart Daily, bukan 1 hour atau 4 hours. So ini daily punya chart. Wah, cantik pergi dia. Okey, Tony Monero, AUD USD. AUD Sempat je 3 minit je. AUD saya rasa AUD saya tak ada. Ada. Tapi tak buat pengiraan. Tapi tak buat pengiraan. Cikgu pun tak main sangat ni. AUD ni sebab dia punya movement dia slow, tapi kita boleh tengok lah. Ringkaskan cerita, ini mungkin final wave 12, 34, 345 ni last. Macam saya sebut tadi, USD ada satu lagi momentum untuk turun. So maksudnya dia DXY tadi dia akan turun untuk final wave untuk melemah. So di situ GBP USD ke Euro USD AUD dia akan kuat. So kat sini pun ini most likely kalau kita tengok kan 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini secara rambang yang kita boleh nampak. Ini adalah 1, ini 2. Okay, so ini 3, ini 4. So ini 5. So dalam 5 ni ada satu lagi. Ini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so itu maksudnya bentuk wave 5 kan, ending diagonal. Bukan leading diagonal, ending diagonal. So dekat sini kalau nak masuk, stop loss dekat sini. Okey, kat bawah ni. Kalau sesiapa nak masuk, buy lah. Okey, sebab ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So dia tak boleh melebihi permulaan wave 1 yang dalam cycle yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So untuk malam ni saya harap sedikit sebanyak ramai yang dah jelas tentang macam mana nak gunakan Elliott Wave bersama dengan teknik masing-masing. Okey, sebab dia core dia kena tahu major trend je. Tak payah serabut kepala nak macam AUD. Okay, dia simple macam ni, senang. Kalau yang macam complicated, yang melibatkan correction wave, turun naik, yang susah tu, nasihat saya kita abaikan dan kita monitor. Seminggu, sebulan lagi kita back, tengok balik semula. Betul ke apa yang kita jangkakan? Itu adalah correction wave. Contoh yang mudah kita tengok di gold saja. Kan, gold kalau tengok dia punya correction turun naik, pum, naik. Turun lagi, pum, naik lagi. So kita nak nampak kat situ, buy right correction. Kalau dia punya major trend dia tengah menaik, selepas correction tu memang dia akan naik. Dia akan naik lepas correction. Itu tip yang kena ingat sampai bila-bila. Kena nampak. Tahu major trend by daily ataupun weekly minimum. Baik, itu dia tip yang sangat menarik di penghujung
Okay, penghabisan lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih cikgu kerana perkongsian yang sangat menarik, dan kepada anda semua saya harapkan dapat sedikit manfaat tentang Elliott Wave ni, dan saya mendoakan semoga anda dapat memahami dan anda profit dengan konsistennya. Baik, besok kita akan bersama dengan Cikgu Hassan Hashim dalam segmen Bicara Teknikal BBMA. Seperti biasa 10.30 minit malam esok. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye.